Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya? Alhamdulillah, sihat hari ini? Dah siap dah dengan kitab kita? Fawaidul fawaid, jangan lupa. Okey. So hari ini kita akan sambung perbincangan kitab ini. Jadi kita masih lagi pada perbincangan kitab bab yang ke-15. Tak tahulah boleh habiskan ke tidak hari ini, tapi kalau sekiranya kita tak dapat habiskan sebab masa pun terhad. Tak apalah, banyak kali pun tak apalah bab ni. Baik, jadi hari ini kita akan sambung perbincangan bab yang ke-15. Kita berada pada muka surat 80. Jika ingin kita ingat kembali pada minggu lepas, apa yang telah kita bincangkan ialah berkenaan dengan setiap amal perbuatan, sama ada ianya baik ataupun ianya buruk. Dan walaupun ianya adalah kecil, Allah akan tetap balas dengan balasan yang setimpal. Kita dah bincangkan tentang hal itu dengan panjang lebar pada minggu lepas, tentang amalan-amalan yang seharusnya kita laksanakan, dan jangan kita tinggalkan amalan-amalan tersebut walaupun pada pandangan mata kita amalan itu adalah amalan yang kecil saja. Namun insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Okey. Jadi ini apa yang kita dah bincangkan pada minggu lepas, ia menunjukkan ataupun ia merupakan satu bukti bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menzalimi hamba-Nya. Ini adalah bertujuan untuk kita menolak pandangan-pandangan yang mengatakan bahawasanya kalau beramal pun belum tentu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan dan masukkan kita ke dalam syurga Allah. Jadi kenapa Imam Ibn Al-Qayyim beliau mendatangkan bab ini? Ialah bertujuan untuk kita menolak pandangan yang silap itu tadi, supaya kita tetap berada pada amal ibadah yang soleh. Baik, jadi hari ini kita akan sambung pada bab yang ke-15, muka surat yang ke-80. Saya akan baca terlebih dahulu sebagaimana biasanya lah kita dalam kuliah kan, kita akan baca sedikit perenggan demi perenggan, kemudian kita akan bincangkan perenggan-perenggan tersebut. Baik, dalam perenggan ini setelah kita bincangkan berkenaan dengan menilai perbuatan seseorang hanya sekecil biji sawi itu pada minggu lepas, dan hari ini kita masuk kepada perenggan yang pertama pada muka surat 80, iaitu Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan Allah lah yang dapat memperbaiki hati orang yang berbuat kerosakan. Dialah yang menerima hati orang-orang yang berpaling darinya. Dialah yang menerima taubat orang-orang yang berdosa. Dialah yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat. Dialah yang menyelamatkan orang yang binasa. Dialah yang mengajari orang-orang yang jahil. Dialah yang membuka mata orang-orang yang kebingungan. Dialah yang mengingatkan orang-orang yang lalai. Dialah yang memberi perlindungan kepada orang-orang yang terlantar. Terlantar ni maksudnya yang terbiar, tidak ada perlindungan. Di sini ialah disebutkan tentang semua perbuatan-perbuatan Allah yang mungkin selama ini kita tidak sedari, yang menyebabkan ada di kalangan kita merasakan bahawasanya kalau kita tidak melakukan amal soleh itu tadi kan, dia merupakan hal yang boleh menyebabkan kita selamat dunia dan akhirat. Tapi sebenarnya tidak sedemikian. Di sini jelas kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun seseorang dia melakukan dosa, walaupun seseorang dia melakukan sesuatu kemaksiatan, tetapi untuk menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak zalim, Allah Subhanahu Wa Taala dia menerima kita dan memberikan nikmat-nikmat yang begitu besar dalam hidup kita. Baik. So antaranya perkara yang perlu kita fahami di sini ialah tentang
apa yang cuba dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim di sini, kita sebagai hamba Allah, dalam apa jua keadaan, dalam keadaan kita melakukan kemaksiatan, dosa dan hal-hal yang mungkin kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kepada kita dengan nikmatnya. Dan nikmat Allah tu banyak, muslimah. Banyak sangat. Cuba kan kita lihat begini. Kalau kita kata Allah Subhanahu Wa Taala tu dia tak balas kita dengan sesuatu perbuatan baik kita ni. Benda yang paling kita perlu fahami ialah, cuba lihat diri kita dalam keadaan bila kita melakukan kemaksiatan. Contoh kan, kita ni kalau agak-agak kita rasa geram tengok baju orang tu cantik, mata kita buta tak? Tak kan? Allah tak butakan mata kita. Tapi boleh ke tidak kita dengki dengan orang tadi? Kita nampak ada orang bawa kereta besar, kita nampak ada orang mungkin suami dia handsome, kan? Kita benci, kita menyampah, kita tak suka, kita rasa, oh, menyampah lah aku kan dengan orang tu kan. Tapi mata kita apa jadi? Tetap boleh terus melihat kan? Masya Allah, tabarakallah. Allah berikan kita dengan nikmat itu. Tak, Allah, bila kita buat dosa, kita lihat satu kemaksiatan, Allah tak terus butakan mata kita. Ini menunjukkan Allah itu tidak zalim. Bila kita menyakitkan hati orang lain dengan lidah kita, mungkin kita ada ucapkan satu perkataan yang menyebabkan orang tu rasa berjauh hati, yang menyebabkan dia rasa down sangat-sangat dengan perkataan kita, lidah kita masih boleh berbual. Nikmat yang Allah berikan. Dalam keadaan kita melakukan dosa itu tadi, Allah tak terus gunting ke lidah kita ataupun kita terus bisu. Tak jadi sedemikian, muslimah. Maknanya Allah itu tidak zalim. Kaki kita yang Allah berikan kepada kita ni, bila kita mungkinlah kita ada melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik, adakah terus Allah jadikan kaki itu terus tak boleh bergerak? Tidak kan? Kita masih lagi boleh pergi ke mana-mana tempat yang kita nak dengan nikmat kaki yang Allah berikan. Maknanya di sini Allah Subhanahu Wa Taala tidak zalim kepada hamba-Nya. Masih lagi Allah berikan kepada kita ruang dan peluang. Dan antara perkara yang perlu kita fahami dan disebutkan juga di sini tadi kan, antara perenggan yang kita baca, antara ayat yang kita baca tadi, Imam Ibn Qayyim kata apa? Allah menerima taubat orang yang berdosa. Ini nikmat. Bayangkan kalau kita buat satu dosa terus, awak buat dosa ni masuk neraka, awak buat dosa itu masuk neraka. Tak ada langsung Allah berikan kepada kita dengan peluang untuk bertaubat kepada Allah. Bayangkan kalau begitu keadaan kita, muslimah. Kita buat satu dosa, terus Allah kata dah, tutup dah. Awak buat dosa ni, tak ada lagi peluang untuk awak bertaubat kepada saya. Itu tidak berlaku dalam hidup kita. Bahkan, kita ni kan, muslimah, kita ni ada banyak history. Maksud saya, hidup kita ni, kita datang daripada pelbagai latar belakang kehidupan. Ada orang hidupnya, maaf ya saya kata, okay, ada orang mungkin hidupnya dulu masa muda-muda penuh dengan kemaksiatan. Kan? Kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan ruang itu kepada dia. Kita semua tak terlepas daripada melakukan dosa. Banyak dosa yang kita lakukan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan satu nikmat kepada kita. Setelah kita melakukan dosa itu tadi, nikmatnya apa? Taubat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah peduli dengan apa yang kita lakukan. Dosa apa yang kita lakukan. Dan mungkin banyak kali dah saya sebutkan hadis ini dalam kuliah kita. Kenapa saya sebutkan banyak kali hadis ini? Untuk diri saya dan kita semua. Supaya kita tak lupa. Bila kita buat dosa, Allah Subhanahu Wa Taala masih berikan rahmatnya kepada kita. Dan kewajipan kita sebagai hamba Allah ialah kembali kepada Dia dengan taubat itu tadi. Nabi SAW kata dalam hadis Qudsi, hadis ini riwayatnya sahih. Dan macam tadi saya kata, banyak kali saya pesan hadis ini dalam kuliah kita. Mungkin dalam kitab Ad-Da'wah siri kita yang pertama pun dah banyak dah kali saya baca. Cuma ingat ataupun tak ingat sahaja. Hari ini saya nak ulang balik hadis itu. Untuk menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah berlaku zalim ke atas hamba-Nya. Kita buat dosa sebesar apa sekalipun, Allah Subhanahu Wa Taala tetap terima kita. Allah Subhanahu Wa Taala tetap berikan ruang kepada kita untuk kembali kepada Dia. Nabi kata apa dalam hadis kursi ini? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah kata apa? Wahai anak Adam, kita ni hamba Allah, kan?
wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, selama mana engkau berdoa kepada aku, kau mohon kepada aku, dan kau berharap kepada aku ampunkan engkau dalam apa juga keadaan engkau, wala ubali, dan aku tak peduli. Ini yang Allah kata kepada kita. Allah tak pernah peduli apa dosa yang kita buat, tapi Allah nak lihat bagaimana kesungguhan kita nak kembali kepada Allah. Dalam hadis yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala menyambung ungkapan katanya, Allah memberikan keyakinan kepada kita. Allah seru lagi kita sebagai hamba Allah. Allah kata kepada kita, wahai anak Adam, kalaupun dosa engkau anan sama, kalaupun dosa engkau setinggi langit. Maknanya banyak tu muslimah dosanya. Dosa kita kalau setinggi langit, kemudian kita datang kepada Allah, summastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepada aku ampunkan engkau, wala ubali, aku tak peduli dosa apa yang kau buat, walaupun dosa kau itu dia setinggi langit sekalipun. Maknanya banyak dosa tu. Dan Allah kata lagi dalam hadis ini, Allah kata kepada kita untuk memberikan keyakinan kepada kita, wahai anak Adam, kalau engkau datang kepada aku dalam keadaan dosa engkau sepenuh bumi, dan dalam keadaan kau datang kepada aku itu, kau tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apa pun, maka akan aku datang kepada engkau dengan keampunan aku seluas bumi itu juga. Seluas bumi itu juga keampunan yang akan Allah berikan kepada kita. Maka di bahagian mana atau dari sudut mana kita ingin katakan bahawasanya Allah itu tidak adil? Dalam keadaan kita ni sebagai seorang pendosa muslimah, kita banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Namun dengan rahmat dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan keampunannya kepada kita. Dalam keadaan Allah tak pernah peduli bagaimana situasi kita, siapa pun kita, apa dosa yang kita buat, Allah tak nak lihat itu. Tapi yang Allah nak ialah kesungguhan kita, keikhlasan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW dalam hal ini, Nabi menegaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan tangannya menerima taubat hamba setiap hari, siang dan malam. Nabi kata, Inna Allah Azza wa Jal yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'an nahar. Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa pada siang hari. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan tangannya pada waktu siang untuk mengampunkan dosa ataupun untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa pada malam hari. Dan itu berlaku keadaan Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat kita, membentangkan tangannya untuk menerima taubat kita itu tadi. Nabi kata itu berlaku sampailah matahari terbit daripada barat. Maksudnya itu berlaku sehinggalah ke hari kiamat. Dalam masa 24 jam Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah meremehkan orang-orang yang nak bertaubat kepada Dia. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membentangkan tangannya menerima hamba-hambanya yang ikhlas untuk kembali kepada Dia. Ini bezanya kita dengan Allah. Makhluk takkan pernah sama dengan Allah. Kita walaupun kita kata kita ni boleh maafkan orang lain, tapi cuba bayangkan, saya nak bagi contoh macam ni muslimah. Cuba bayangkan, kalau suami kita, dia buat salah dengan kita, 1 kali kita boleh maafkan, 2 kali kita masih okey lagi, 3 kali walaupun kita rasakan
tak okey tapi kita masih okey lagi. Masuk kali keempat, agak-agak apa yang kita buat? Belum tentu kita akan maafkan dia. Belum tentu. Kita akan rasa tawar hati, hilang kasih sayang, hilang itu, hilang ni, hilang kepercayaan, semua hilang. Walaupun ni saya kata, dia betul-betul bersungguh-sungguh sudah merubah dirinya ke arah kebaikan. Tapi bagi kita, kita masih tak boleh terima apa yang dia lakukan. Ini kita muslimah. Kita sebagai seorang hamba begitu. Tapi Allah tidak sedemikian. Allah tak pernah fikir berapa banyak kali kita buat dosa. Allah tak pernah fikir apa dosa yang kita buat. Mungkin dululah kita gangster mana lah kan, kat long kawasan ke apa. Itu masalah kita lah. Masalah kita. Mungkin kita kat long kawasan kan. Ada girlfriend ni ada kat long kawasan tak? Tak tahulah pula kalau ada. Tak tahulah pula kalau ada kan. Kok lah yang datang kuliah saya ni memang dulu kat long kawasan ke apa kan. Yang cakap pekik-pekik ke apa kan. Cakap jangan pekik-pekik muslimah. Tak comel kita ni kalau cakap pekik-pekik. Suara tu biar pelan-pelan sikit. Pekik-pekik ni bingit. Mungkin sebab tu suami kita banyak diam kat rumah kan. Sebab apa? Kita kat rumah pompang pekik. Bang. Aduh bingit. Telinga ni. Relax lah kita kan. Cakap pelan-pelan lah. Tak payah pekik-pekik kita ni. Tapi yang penting saya nak kata di sini. Kita, kalau kita buat sesuatu perkara. Ataupun kita kata begini kita sebagai seorang teman, tadi saya bagi contoh kan, seorang suami yang buat salah kepada kita. Saya bagi contoh, kita sebagai seorang teman yang kita mungkin ada buat salah dengan kawan-kawan kita. Mungkinlah kan, kita dulu memang nakal. Nak cakap jahat tu kasar juga kita ni. Kita nakal. Kita suka sakitkan hati orang itu, sakitkan hati orang tersebut kan. Macam-macam kita buat. Kita minta maaf dengan kawan kita. Sekali okey, 2 kali okey, masuk pada 3 kali, saya tak rasa kawan kita akan maafkan kita. Kawan kita mungkin kata apa? Sorry naik lori lah kau. Macam tu kan? Mungkin kawan kita kata sedemikian. Sebab apa? Hatinya telah disakiti. Kita pun kata apa? Tak boleh lah Ustazah, saya nak maafkan orang ni. Sakitnya hati saya. Kita pun kata apa? Ustazah, sakitnya tu di sini. Kan? Nak nyanyi dangdut tak boleh kat sini. Lain pula jadinya. Tapi begitulah kita katakan, beza makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba takkan pernah sama dengan Allah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaannya yang penuh rahmah itu tadi, dalam keadaannya yang boleh menerima kita apa juga keadaan kita, kita jangan remehkan sesuatu yang telah Allah berikan dari sudut taubat tadi. Sebab tu bila kita buat dosa, cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa perkara itu tidak penting, yang mengakibatkan kita menjadi orang yang sia-sia kelak. Sebab itu ya muslimah, bila kita masuk kepada perenggan yang seterusnya, dalam perenggan ini disebutkan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan menjatuhkan hukuman. Kan? Hukuman ni maksudnya azab. Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan menjatuhkan hukumannya kepada seseorang setelah bersangkutan benar-benar membangkang dan bersikap angkuh terhadapnya. Itu pun setelah Allah berkali-kali mengajaknya untuk kembali kepadanya serta mengakui rububiyah. Rububiyah ni maksudnya ketuhanan, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kebenaran Allah. Kan kita buat dosa dan ada kalanya kita lihat kan, tadi kita sebut Allah itu Maha Pengampun. Allah Subhanahu Wa Taala dia menerima taubat kita. Tapi mengapa ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan musibah, tetap menjatuhkan azab kepada orang-orang yang melakukan dosa? Kerana tadi kalau kita baca, sebab orang itu dia membangkang. Maknanya dia ingkar dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada dia. Dan dia bersikap angkuh, maknanya dia sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia berkali-kali mengajak, dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali mengajak dia untuk kembali kepada Allah, tetapi dia tidak mahu. Dia tidak mahu mengikut apa yang diperintahkan kepada dia. Sehinggalah jika pelaku kemaksiatan tersebut sudah tidak boleh diharapkan lagi untuk memenuhi panggilannya. Maknanya bila Allah lihat orang itu
memang tak nak langsung. Dah diberikan peringatan tentang azab kubur contohnya, dah diberikan peringatan tentang azab hari kiamat, azab api neraka kan, kepada orang-orang yang berdosa. Makin kita dengar, makin kita sombong. Makin kita dengar, makin kita rasa bahawasanya diri kita ini tak perlu untuk takut dengan azab Allah. Mungkin kita pernah cakap dengan seseorang, kan, jangan buat begini. Hukumnya dosa besar. Allah Subhanahu Wa Taala akan laknat. Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kita ke dalam api neraka. Tapi bila orang tu dengar, mungkin dia kata apa? Dia kata, aku tak kisah masuk neraka. Mungkin dia kata sedemikian. Na'udzubillahi min zalik. Aku tak kisah masuk neraka. Dosa kita masing-masing. Engkau buat hal engkau, aku buat hal aku. Ini kesombongan namanya. Dan bila hal itu diperingatkan, makin degil. Makin tidak mahu menerima apa yang disampaikan kepada dia. Di sinilah kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan azab kepada dia. Okey. Baik, seterusnya di sini dia kata sudah tidak diharapkan lagi untuk memenuhi panggilannya serta mengakui rububiyah dan keesaannya, maka dia pun akan diseksa kerana kekufuran, kesombongan dan pembangkangannya terhadap Allah. Dalam kondisi sedemikian, Allah Subhanahu Wa Taala menjatuhkan hukuman yang dapat membuatnya menyalahkan diri sendiri atau menyesali perbuatannya. Sekejap saya minum air je. Okey, baik. Tadi pada perenggan yang saya baca tadi, boleh kita fahami daripada perenggan tersebut bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab apabila seseorang berada pada 3 keadaan. Pertama, bila seseorang hamba Allah itu tadi kan, dia benar-benar degil dan ingkar terhadap perintah Allah. Okey. Kedua, sudah diingatkan banyak kali kepada dia tentang azab Allah, tentang perintah Allah, larangan Allah, tetapi dia masih lagi tidak mahu mendengar ataupun tidak mahu taat. Ketiga, sebagaimana ini saya ringkaskan apa yang ada pada perenggan tadi. Ketiga ialah bila dia sombong. Dah tak nak dengar, tak nak ikut kan, tapi sombong pula. Bila 3 keadaan ini ada pada diri seseorang hamba, maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan azab kepada dia. Ialah pertama, supaya dia menyesal terhadap perbuatan dia. Yang ingkar, yang sombong, yang tidak mahu dengar, kan, degil dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala ingin dia salahkan dirinya terhadap azab yang ditimpakan ke atas dia. Jangan disalahkan kepada orang lain ataupun Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dosa itu dia yang lakukan. Orang yang buat dosa, maka dialah seharusnya diberikan dengan balasan yang setimpal. Okey, maka di sini kita lihat. Contoh, kita ambil Firaun. Firaun ni bagaimana ya, Muslimah? Dia baik ke jahat? Ada tak yang jawab ke situ? Tak dengar pun. Jahat lah, saya tahu. Mesti jawab jahat sahaja. Laknat Allah. Tu kan. Kita orang cakap, oh jahat. Oh, memang jahat. Jahat Firaun tu. Kita kalau nampak orang jahat kata, macam Firaun ni. macam pernah jumpa je kita ni Firaun tu macam mana kan. Macam Firaun ni orang tu kan. Kita lihat seseorang. Ataupun kita ambil contohlah mudah. Firaun tadi kan. Dia ni jahat sangat-sangat. Jahatnya bukan hanya sekadar dia tu ingkar. Bukan hanya sekadar dia menjadi orang yang menzalimi orang lain. Ataupun dia menjadi orang yang
membunuh orang lain. Tetapi pada satu had dia meletakkan dirinya setaraf dengan Allah. Ini adalah kezaliman yang paling besar. Sebab itu dalam surah Luqman Allah kata apa? Inna syirka la zulmun azimun. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang begitu besar. Fir'aun dia melakukan hal yang sedemikian. Dia melakukan kesyirikan dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, bahkan dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Cuma satu perkara yang perlu kita fikirkan. Pada masa Fir'aun, dia dalam keadaan yang ingkar tadi. Dia menzalimi rakyatnya. Dia membahagikan rakyatnya kepada dua bahagian. Kan? Rakyatnya satu pada kategori hamba. Ni Bani Israel. Semua Bani Israel dijadikan pada kategori hamba, diletakkan. Mereka di kalangan bangsawan diletakkan pada satu keadaan yang mana Bani Israel perlu memperhambakan diri mereka kepada kalangan bangsawan itu tadi. Sampailah dia mendengar desas-desus daripada Bani Israel akan ada seorang lelaki yang diutuskan untuk membela mereka. Ketika dia mendengar keadaan itu, dia pun mengeluarkan satu, dia kata official lah, pernyataan rasmi. Mana-mana bayi yang lahir di kalangan bayi lelaki hendaklah disembelih. Dia keluarkan kenyataan yang sedemikian. Ini kezaliman muslimah. Bayangkan, bayi yang baru lahir disembelih hidup-hidup. Dulu kita tak boleh scan ya. Kalau boleh scan agaknya digugurkan pada masa tu. Tapi ni kena tunggu lahir ni. Lahir, kita bayangkan ibu lepas melahirkan anak, bagaimana keadaannya? Letih kan. Baby tu kan kita lahirkan depan-depan mata, dipancung anak itu hidup-hidup. Bayangkan perasaannya. Ini kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun. La'natullah. Fir'aun melakukan hal yang sedemikian. Tapi satu perkara yang perlu kita fikirkan di sini, adakah pada masa itu Allah terus turunkan azab kepada dia? Tidak kan? Allah berikan peluang kepada dia untuk fikir. Allah berikan peluang kepada dia untuk rasa. Allah berikan peluang kepada dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai satu masa Allah utuskan Nabi Musa alaihissalam untuk berdialog dengan dia, untuk mengingatkan kepada dia tentang nikmat-nikmat Allah dan kesilapan-kesilapan yang dia lakukan ke atas rakyatnya. Dan pada masa itu, ketika Nabi Musa bersama Nabi Harun alaihi wassalam memberikan peringatan itu, adakah terus-terus Allah berikan azab kepada dia? Tidak. Masih lagi Allah berikan peluang dan ruang kepada dia untuk fikir. Masih lagi Allah berikan ruang dan peluang untuk dia kembali kepada Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh Fir'aun, kesombongannya semakin membuak-buak. Dia semakin merasakan dirinya besar. Dia semakin merasakan dirinya itu adalah Tuhan. Bila Nabi Musa alaihissalam menyebutkan tentang Allah, tentang ciptaan Allah, penciptaan langit dan bumi, Nabi Musa alaihissalam ingatkan kepada dia dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan ketika setelah dia akhirnya kalah, kan? Kalah ketika dia mengarahkan ahli sihirnya bertarung dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa dia kata? Dia masih lagi rasa diri dia Tuhan. Dia kata apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Dia berkata kepada rakyatnya, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kesombongannya bahkan terus pada tahap yang tak boleh untuk dibicarakan lagi. Dia kata. Sampai-sampai kita lihat pada satu keadaan, dia sanggup menghukum bunuh isterinya yang amat dia kasihi, yang amat dia sayangi. Hilang terus kasih sayangnya kepada seorang wanita yang sudah berada di samping dia selama bertahun-tahun, yang bersama dengan dia. Kerana apa? Keimanan Asiyah isterinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada masa itu, masih lagi dia kata kepada pegawainya, kalau saya nak ceritakan kembali bagaimana diperintahkan Asiyah itu dihukum bunuh, kan, diikat tangan dan kakinya di tengah padang pasir. Kemudian di tengah padang pasir yang terik mataharinya, dalam sebuah riwayat yang sahih menceritakan bahawasanya Asiyah
pada masa itu begitu rasa tersiksa. Setelah para pengawal pergi daripada dia, Firaun pergi daripada dia, datanglah malaikat memayungi dia daripada terik panas mentari untuk memberikan keadaan yang selesa kepada dia. Dan pada masa itu, Firaun dia kata kepada para pegawai dia ataupun para pengawalnya pada masa itu yang diperintahkan untuk membunuh Asia. Dia kata hal ini boleh dirujuk dalam kitab tafsir At-Tabari ataupun lebih mudah nak senang rujuk dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir pada surah At-Tahrim. Diceritakan tentang bagaimana Asia dibunuh oleh Firaun ataupun diberikan hukuman bunuh kepada dia. Firaun kata begini kepada para pengawalnya, ambil batu yang besar, lemparkan ke arah dia. Sanggup ni? Sanggup kan? Kalau kita akan rasa, kenapa sampai begitu sekali? Ini kita lihat, kesombongan, kezaliman, dia akan, kalau seseorang sudah merasa dirinya sebagai Tuhan, dia akan rasa takdir seseorang itu ada pada tangan dia. Dia akan rasa buruk baik seseorang itu ada pada tangan dia. Dan dia tak fikir lagi dah yang ada di atas, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak fikir lagi dah. Dia rasa bahawa dia lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tu, dia rasa dah tak boleh menandingi kuasa dia. Sampaikan dia kata apa? Beritahu kepada Asia, kalau sekiranya dia menarik balik kenyataan dia dan dia mengaku aku sebagai Tuhan dan dia mengeluarkan Tuhan Musa itu daripada hati dia, dia tetap isteri aku dan maknanya selamatkan dia. Tak perlu hukum bunuh pada dia. Tapi Asia dengan keimanannya yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap memilih Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati dia. Meninggalkan kekayaan, meninggalkan status, meninggalkan suaminya kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada masa itu Asia berdoa, qala rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, kau binakanlah untuk aku sebuah rumah dalam syurga. Najini min fir'aun wa amali. Kau selamatkanlah aku daripada Firaun dan amal perbuatannya. Dan selamatkanlah aku daripada golongan-golongan yang zalim. Ini doa Asia radhiyallahu anha. Dan pada masa itu disebutkan oleh para ahli tafsir dalam kitabnya, dalam kitab mereka, ketika mereka menafsirkan ayat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala ketika Asia melihat ke arah langit berdoa dengan doa itu, Allah Subhanahu Wa Taala terus mencabut nyawa Asia. Dan ketika para pengawal mereka mencampakkan batu tersebut ke arah dia, pada masa itu dia sudah tidak bernyawa. Dia tidak rasa langsung kesakitan batu yang dilemparkan ke arah dia. Ini kita panggil sebagai sesuatu kurniaan yang Allah berikan kepada seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita berbalik kepada suaminya, lelaki itu tadi kan, yang berlaku zalim, yang setelah diingatkan berkali-kali, bahkan diutuskan seorang Nabi kepada dia untuk diperingatkan, diberikan kepada di hadapan matanya dengan burhan, iaitu dengan bukti-bukti yang nyata bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih besar daripada dia, lebih agung daripada dia, tapi dia masih lagi merasakan dirinya sebagai Tuhan. Di sinilah datang azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Bila azab itu Allah berikan kepada dia? Saat dia menyeberangi laut yang dia rasakan dia masih lagi berkuasa pada masa itu. Dia masih lagi agung pada masa itu. Ketika dia lihat Nabi Musa bersama dengan para pengikutnya menyeberangi laut yang terbelah dua kan pada masa itu. Dan setelah mereka selamat sampai ke penghujungnya di sebelah sana, dan laut itu masih lagi terbuka, Firaun mengarahkan kepada para tenteranya untuk terus sama-sama menyeberangi laut itu. Dan pada masa itu sebenarnya dia ragu-ragu. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Tapi kerana apa? Kesombongannya. Kesombongannya yang merasakan dia itu adalah Tuhan. Dia boleh mengawal semua keadaan. Dia memaksa para pengawalnya, para pengawal dan juga para tenteranya untuk menyeberangi juga. Dan akhirnya lihat, apa yang berlaku kepada dia? Allah tenggelamkan dia bersama dengan para tenteranya di laut itu. Dan pada masa itu barulah dia rasa bahawasanya Allah itu wujud. Dia rasa bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah agung. Dan adakah pada masa itu dalam keadaan dia mengaku Allah itu sebagai Tuhan adalah perkara yang berguna pada dia? Tidak.
taubat kita bila sudah sampai di sini, dia sudah tidak menjadi berguna kepada kita. Dia adalah taubat yang sia-sia. Walaupun tadi kita bincangkan Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan tangannya kepada kita siang dan malam untuk menerima taubat, tapi kena ingat, kalau taubat yang kita persembahkan kepada Allah pada saat-saat dah sampai ketenggorokan itu tadi kan, dia adalah taubat yang tidak berguna. Allah tak terima taubat itu. Sebab itu ya muslimah, kita ni dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan usia dan nyawa ini, masih lagi kita bernafas, masih lagi diberikan kepada kita ni dengan penghidupan, inilah masanya untuk kita merebut seluas-luasnya rahmat yang Allah berikan itu tadi, iaitu taubat. Taubat kepada Allah. Jangan kita fikir esok tak apalah, esok saya taubat. Tak apalah malam ni, tak apalah tahun depan, tak apalah saya tunggu seru dulu. Selalu kita kata gitu kan. Oh seru belum sampai lah Ustazah. Tunggu seru. Nak tunggu seru apa? Belum tentu seru taubat dia datang. Kalau tiba-tiba yang datang tu malaikat maut, nak tunggu seru. Malaikat maut seru dulu pada kita. Ini yang akan menjadikan kita berada pada penyesalan yang panjang. Kan? Maka sebab itu ya, kita lihat di sini dalam pada penerangan yang berikutnya, iaitu bila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan azab kepada kita, kan, sebagaimana contoh tadi kita lihat Firaun, Allah berikan azab kepada dia supaya dia menyesal, tapi pada masa itu dia dah tak berguna penyesalannya. Tapi pada keadaan yang dia sudah Allah timpakan azab, barulah dia sedar bahawasanya dia adalah manusia yang tidak boleh untuk melakukan apa jua dalam kehidupannya. Ada kuasa yang lebih besar daripada dia. Maknanya ada kudrat, ada satu kita panggil macam mana, kuasa lah, senang. Saudara tak boleh nak cakap apa lagi. Ada satu kuasa besar yang lebih daripada dia, yang lebih agung daripada dia, kan? So di sini kita lihat bila Firaun tadi di dalam keadaan semikian, dia menyesal. Dan di sinilah bila Allah SWT berikan azab, adakah dia nak salahkan Allah? Dia nak salahkan Nabi Musa? Dia nak kata, oh Musa tak ingatkan aku? Tak boleh. Sampai-sampai di akhirat kelak, kita nak kata kalau kita ni Allah berikan azab kepada kita, dan pada masa itu Allah berikan Allah berikan peringatan kepada kita. Allah berikan kepada kita dengan satu musibah, kita nak kata apa? Oh, Allah tak ingatkan saya, sebab tu saya masih lagi buat dosa. Tak boleh kita kata sedemikian. Kerana yang salahnya adalah kita. Sebab itu bila nanti Allah ceritakan bagaimana keadaan orang dalam penghuni, orang yang dalam neraka, dia sebagai penghuni neraka, dialog-dialog yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita sebagai penghuni neraka itu nanti, apa dialog-dialog yang akan diucapkan oleh penghuni neraka. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Mulk, di sini ya, kalau di sini didatangkan pada kita pada ayat yang ke-11, iaitu fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah mereka tu tadi kan daripada rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Kerana apa? Kita lihat di sini. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan bila penghuni neraka dibakar dalam api neraka dalam keadaan yang menyala-nyala itu tadi, apinya menyalakan, ditanyakan oleh penjaga neraka. Iaitu kalau kita nak rujuk ya pada ayat yang sebelumnya, kalau saya sukalah rujuk kepada ayat-ayat yang sebelumnya. Sebab di sini kan selalu didatangkan sedikit saja. Kadang-kadang kita tak faham apa yang cuba disampaikan pada ayat ini. Jadi saya nak kita buka Al-Quran. Catat ya di sini ayat yang ke-6 hingga yang ke-11, baru cantik perbincangannya. Itu bila kita rujuk pada ayat yang ke-6 awalnya, ketika ditanyakan kullama alqa fiha faujun sa'alatuha khazanatuha alam ya'tikum nazir. Ketika ditanya kepada penghuni neraka, kan, oleh penjaga neraka itu, tidakkah pada masa kalian di dunia sudah didatangkan kepada kalian dengan orang yang memberikan peringatan? Apa kata penghuni neraka? Dalam ayat yang berikutnya, mereka kata qalu bala qad ja'ana nadhir. Mereka kata ya, bahkan telah datang kepada kami peringatan, orang yang memberikan peringatan. Tapi apa yang kami buat? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Tapi kami mendustakan.
kami kata dia tu bohong. Orang datang memberikan peringatan kepada kami, kami kata dia itu adalah berbohong. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Dan kami kata kepada dia, Allah tak pernah turunkan semua itu. Atau orang kata kita, kau ni merepek lah. Orang kata kita macam, kau merepek lah. Ngada lah kau ni. Kan? Mungkin kan, kadang-kadang ada orang berikan peringatan kepada kita. Ada orang kata, ini dosa, jangan buat. Ini kita tak terima. Kita kata kau ni merepek lah. Mana ada Allah cakap gitu? Mana ada? Kita mendustakan apa yang peringatan-peringatan yang diberikan kepada kita. Bahkan kita kata apa? In antum illa fi dhalalin kabir. Dia kata engkaulah yang sesat. Engkaulah yang salah. Aku betul, engkau salah. Kita mungkin akan cakap semikian. Dalam keadaan kita pada hari ini diberikan peringatan. Tapi nanti pada masa hari itu, kita akan kata, kan, pada penjaga neraka tadi, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini dinamakan sebagai penyesalan. Mereka kata, alangkah baiknya ataupun kalaulah kami ini dengar, aw naqil, atau kami fikirkan apa yang disampaikan kepada kami, tidaklah kami menjadi di kalangan ahli neraka. Fa'tarafu bizambihim. Di sinilah kita mengaku dosa-dosa kita. Tapi bila kita dah masuk dalam neraka itu tadi kan, adakah berguna penyesalan kita? Tidak. Tak berguna penyesalan kita. Dah tak ada apa dah nak dikesalkan. Orang kata nasi dah menjadi bubur. Kalau ayat kita lah, nasi dah jadi bubur dah. Tak perlu nak kita sesalkan lagi dah. Dah masuk dah dalam api neraka tu tadi. Sebab itu tadi kan, saya datangkan perbincangan dengan taubat. Bila dosa yang kita lakukan diiringi dengan taubat, dia akan jadi sesuatu perkara nikmat dalam kehidupan kita. Kita semua muslimah, kita buat dosa. Tak ada antara kita yang terlepas daripada dosa itu. Nabi sendiri dah tekankan kepada kita, setiap anak Adam mereka melakukan dosa. Tapi sebaik-baik mereka yang melakukan dosa, at-tawwabin, Nabi sebut. Orang yang bertaubat kepada Allah. Dan mengapa kita tidak mahu menjadi orang yang terbaik itu tadi? Yang sebaik-baik pendosa, sebaik-baik pendosa itu tadi, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita kena ingat, kalau kita nak bincangkan tentang azab ataupun musibah pada konteks kehidupan kita pada hari ini, jangan kita lihatlah kepada konteks Firaun tadi kan. Mungkin kita kata, tak relevan lah Firaun tu. Okey, kita nak relevankan benda ini. Okey, saya nak bawa kita nak relevankan benda ini. Kita nak kata, hari ini, kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan musibah, Allah berikan kepada kita dengan azab, ia adalah sebagai peringatan untuk kita supaya kita menyesal dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebab itu juga yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita dalam surah Asy-Syura pada ayat yang ke-30. Allah kata apa? Wa ma asabakum min musibah. Tidaklah ditimpakan kepada kalian dengan musibah, dengan satu bentuk-bentuk ujian. Fa bima kasabat aydikum. Kerana apa? Kerana perlakuan tangan kalian sendiri. Apa yang kalian lakukan sendiri. Wa ya'fu an katsir. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kebanyakan daripada kesalahan-kesalahan itu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menzalimi kita muslimah. Kita buat satu dosa, Allah terus berikan kepada kita dengan peringatan. Dan antara peringatan itu ialah Allah berikan kepada kita dengan musibah. Supaya apa? Kita kembali kepada Allah. Supaya kita ni tidak menjadi orang yang terus-terusan melakukan maksiat itu tadi. Jangan kita, bila Allah berikan kita dengan ujian, kita terus-terus jadi orang yang dah tak mengaku dah lagi dirinya sebagai hamba Allah. Itu kadang-kadang ada orang sedemikian. Berapa ramai orang di kalangan kita ya muslimah, berapa ramai orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan ujian dalam kehidupan. Supaya ujian ni baik, supaya apa? Kalau kita ada dosa, Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita ni memanglah, kalau kata kita ni memang seorang yang solehah, Allah angkat darjat kita ke arah satu darjat yang lebih tinggi. Tapi kadang-kadang kita lupa. Kita rasa bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan ujian, dengan musibah, kita rasa Allah tak sayang kepada kita, yang menyebabkan kita jadi lebih jauh kepada Allah daripada Allah. Kita rasa saya solat, saya pakai tudung, saya tutup aurat, saya jadi muslimah yang baik, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap berikan kepada saya dengan ujian. Allah tetap jadikan hidup saya ni susah.
Jadi buat apa untuk saya jadi orang yang tetap taat kepada Allah? Ini kadang-kadangnya salahnya kita muslimah. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita dengan ujian itu tadi supaya kita lebih dekat dengan Dia. Jiwa kita, hati kita lebih dekat dengan Dia. Supaya kita tak jauh daripada Dia. Kadang-kadang dalam hidup kita, kita ni lalai. Bila Allah berikan kepada kita dengan keadaan-keadaan nikmat, kesenangan, kita lalai. Sebab itu Allah nak tarik kita balik. Dengan cara apa? Allah berikan kepada kita dengan ujian, dengan musibah tu tadi. Kita ingat balik kepada Allah. Kita nak kembali kepada Allah. Walaupun kita kata, mungkinlah kita kata, saya ni qiyamul lail Ustazah. Saya ni adalah seorang yang ahli zikir lah contohnya kita kata. Saya ni orang yang tak pernah tinggal solat saya Ustazah. Tapi kenapa Allah buat sedemikian kepada diri kita? Jangan lupa muslimah. Lihat Maryam radhiyallahu anha. Adakah dia seorang ahli maksiat? Tidak. Dia adalah seorang wanita salihah. Kehidupannya 24 hours dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wanita yang Allah pilih keadaan dirinya itu beribadah kepada Allah. Tapi akhirnya Allah takdirkan dalam hidup dia. Dia melahirkan seorang anak tanpa suami. Dicaci oleh masyarakatnya. Adakah kita nak kata Allah tak sayang dia? Adakah kita nak kata Allah Subhanahu Wa Taala itu zalim ke atas Maryam? Tidak sedemikian. Tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada kita contoh Maryam itu tadi, orang yang mana walaupun dia sesolehah mana sekalipun takkan terlepas daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan terlepas daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita ni muslimah. Makin Allah uji kita, jadilah kita orang yang makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sesekali kita membina jurang antara kita dengan Allah. Kalau kita membina jurang antara kita dengan Allah, yang ruginya adalah kita. Kerana sebenarnya dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita, dengan ujian itu tadi, Allah nak kita dekat dengan dia dan bahkan Allah sebenarnya lebih dekat dengan kita. Tapi kalau kita letak gap, kita letakkan jurang, bahkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebenarnya telah membuka ruang supaya kita ni menjadi orang yang lebih jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja muslimah untuk perbincangan kita pada hari ini. Saya buka kepada soal jawab jika sekiranya ada di situ. Ada soalan? Mungkin ingin tanyakan di bawah situ. Kalau ada apa-apa soalan boleh di type kan di bawah. Okey, Puan Suzana Mas Said, Ustazah, pintu taubat akan selalu terbuka? Ya, pintu taubat akan selalu terbuka sampailah ke hari kiamat. Pintu taubat tidak pernah Allah tutup. Okey, sebab itu kita kena sentiasa mengambil peluang tu tadi. Banyak kali kan saya pesan, Allah berikan kepada kita dengan nyawa tadi kan, sebelum kita meninggal, taubat banyak-banyak kepada Allah. Jangan lepaskan peluang itu. Okay? Dan jangan kita meremehkan taubat. Masalahnya ramai antara kita yang meremehkan taubat. Terima kasih Ustazah Resmo, insyaAllah. Terima kasih. Alah, Ustazah penat lah. Penat, suara pun nak hilang kan. Tapi nanti kalau kita tak online kan marah pula. Ada tak yang nak marah kat sini? Jangan marah-marah, ni cepat tua. Okay, ada soalan yang lain?
Bagaimana kita mahu, okey, Puan Roslinda Rahmat, bagaimana kita mahu menebus dosa-dosa yang kita lakukan kepada seseorang yang sudah tiada? Buat baiklah kepada ahli keluarganya. Okey? Berbuat baik kepada ahli keluarganya. Kalau dia ada anaknya, buat baik kepada anaknya, kan? Tapi kalau jangan jadi lain pula, kan? Suara hilang. Buat baiklah kepada ahli keluarganya. Kalau kita boleh kalau kita boleh buat satu kebaikan, lalu kita letakkan atas namanya, itu juga tak ada masalah. Boleh saja. Okey, boleh saja. Okey. Siapa ni? Puan Mia Qalisha. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimanakah cara kita dapat kekalkan momentum kita untuk terus dalam ketaatan dan kesabaran untuk setiap ujian? Kita memang ada keadaan-keadaan, ya Puan, yang kadang-kadang kita ni susah untuk terus kekalkan dalam keadaan ketaatan. Sebab memang begitu keadaan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitu juga keadaan keimanan kita. Kalau dengar kuliah saya di Masjid An-Naim, saya ada bincangkan tentang di mana kita ni sebagai seorang Muslim, keadaan keimanan kita dia yazidu wa yanqus. Keimanan kita kadang-kadang dia ada pada tahap yang di atas, kadang-kadang ia berada pada tahap yang rendah. Itu biasa, normal. Okey, normal keadaan keimanan kita sedemikian. Cuma di sini kita ni bila dalam keadaan keimanan kita berada pada tahap yang rendah itu tadi, inilah datang tadi kan kesabaran. Sebab itu kesabaran ini dia ada terbahagi kepada 3 keadaan. Pertama, kita sabar dalam melaksanakan ketaatan. Jadi bila kita berada, keimanan kita kan berada pada tahap yang rendah, lalu kita terus lawan dan melakukan ketaatan-ketaatan itu tadi, bermakna kita adalah orang yang sabar. Kita adalah orang yang sabar. Bersabar dalam keadaan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar juga dia ada pada keadaan yang kedua, iaitu kita sabar dalam keadaan kita nak lawan kemaksiatan. Kita ni ada, Allah perintahkan dengan perintah dan larangan. Okey? Kehidupan kita, kita sabar buat perintah. Kita juga sabar meninggalkan larangan Allah. Ada perkara yang ketiga, sabar di atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. So 3 keadaan tadi. Jadi kita kan bila kita berada pada keadaan yang tak mampu untuk terus-terusan melakukan amal soleh, ataupun kita rasa kita keadaan lemah tadi kan, keimanan kita lemah, di sini letakkan kesabaran tu di depan. Lawanlah sikit. Kalau lihat kepada, bolehlah lihat nanti lihat kuliah saya di Masjid An-Naim tu, saya dah kata begini, kalau kita lawan tadi kan, ataupun kita rasa tak mampulah nak buat amal soleh yang banyak, sikit pun jadi muslimah, sikit pun jadi. Jangan tinggalkan terus. Okey? Sikit pun jadi. Yang menyebabkan kita jadi masalah ialah bila kita tinggalkan langsung. Kita tinggalkan langsung, tak buat langsung amal soleh itu tadi, ketaatan-ketaatan kepada Allah. So di sini momentum itu dia akan terus naik. Kalau dia turunkan, bila kita buat sedikit, dia akan terus naik. Naik dan naik. Yang dia akan jadi terus turun bila kita terus tinggalkan dan kita tutup ruang dan peluang yang sedia ada kepada kita untuk melakukan amal ketaatan tadi. Okey. Puan Siti Zubaidah Ibrahim, macam ni? Macam banyak sangat pula soalan. Saya rasa ini mungkin soalan kita yang terakhir lah kita ambil. Ke boleh? Kak Ijah, boleh? Tak kisah takut ada had masa. Baik, di sini ya, Puan Siti Zubaidah, soalannya, macam mana untuk menjadi isteri yang sentiasa diredai Allah dan suami? Soalan ni senang ke susah? Macam mana untuk menjadi isteri yang sentiasa diredai Allah dan suami? Macam ini Puan, kita dalam hidup ni buatlah setiap sesuatu ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah
dia akan jadi satu yang membahagiakan dalam hidup kita. Jangan kita buat sesuatu kerana manusia. Contoh kita sebagai seorang isteri. Kenapa kita ni menjadi isteri yang taat? Adakah kerana semata-mata kerana kita ni nak tambat hati suami kita? Kalau kita buat kerana itu, bayangkan dalam keadaan yang mana kalau sekiranya suami itu kan tadi, dia tak tertambat pun dengan apa yang kita buat, kita akan jadi putus asa. Tapi kalau kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, letakkan niat yang ikhlas kerana Allah, insya-Allah kita akan sentiasa berada dalam keadaan yang diredai Allah dan suami itu tadi. Buat maknanya sini, jangan jadikan diri kita orang yang compare diri kita dengan orang lain ataupun keluarga kita dengan keluarga orang lain. Contoh, jangan kita jadi isteri yang sentiasa compare diri kita ataupun hal rumah tangga kita ni dengan hal rumah tangga orang lain. Itu yang kadang-kadang menyebabkan kita susah, kan? Sebab kita tak rasa puas hati. Setiap hari kita rasa ada lag dia, ada kekurangan dia. Tapi kalau kita buat tadi kan ikhlas kerana Allah, insya-Allah bila Allah redha, suami kita juga akan redha. Okey? Tapi kena jelas juga. Jangan semata-mata kita buat itu tadi kan hanya kerana menjaga hubungan kita dengan Allah. Sebab kadang-kadang tu problem juga kan. Kita ni hanya fikirkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita lupa keadaan kita dengan suami kita. Betul lah, kita kena jadi seorang isteri yang taat kepada Allah. Okey, taat kepada Allah. Mungkin kita nak qiyamul lail, kita nak buat amal soleh ketaatan, nak bersedekah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada perkara yang kita lupa, kita mengabaikan hal rumah tangga kita. Ini satu masalah juga. So kita kena dua-dua tadi. Nak jadi hamba Allah yang taat kepada Allah, laksanakan ketaatan kepada Allah kan. Dalam masa yang sama, jangan lupa ada tanggungjawab kita terhadap suami, terhadap anak-anak yang perlu kita laksanakan. Jadi kalau kita buat semua itu tadi dalam keadaannya ikhlas kerana Allah, insya-Allah keredaan itu ada. Okey, insya-Allah. Puan Nora Anwar, tadi saya dah jawab soalannya. Memang Allah sentiasa menerima taubat kita. Selama mana kita buat satu dosa, kita taubat, Allah akan terima. Okey, Allah akan terima. Jangan risau. Ustazah, bagaimana untuk tahu taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini wallahu a'lam lah, ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itu saya pun tak dapatlah nak beritahu macam mana. Kita pun tak dapatlah nak kata taubat kita Allah terima ke tidak. Tapi yang penting ialah kita yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membuka tangannya untuk menerima taubat seseorang hamba. Yang penting kita menepati syarat-syarat taubat itu tadi, kan? Maaf tadi saya tak sebut syarat-syarat taubat. Syarat taubat ni selalu orang kata ada 3. Hari ni saya nak tambah syarat taubat tu ada 5. Boleh? Boleh kan? Untuk supaya senang kita ni. 1. Para ulama jelaskan, taubat ini bila kita buat satu dosa, kita nak taubat kan? Saya ambil ni sebagai soalan yang terakhir ya. Jangan tanya lagi soalan. Saya tak baca nanti kesian pula. Okey. Taubat ini bila kita nak bertaubat kepada Allah, pertama kita mesti ada al-i'tiraf. Al-i'tiraf ni maksudnya ialah kita mengakui kita buat dosa. Okey, kita mengaku bahawasanya saya berdosa, saya buat dosa tu. Kemudian yang kedua masuk kepada yang kedua, an-nadam, iaitu kita menyesal. Kita menyesal dengan dosa-dosa kita. Sebab ramai orang dia mengaku dia buat dosa, tapi adakah dia menyesal? Belum tentu dia menyesal. Sebab tu kena masuk kepada syarat yang kedua. Kita mengakui dosa kita, kemudian kita menyesal dengan dosa-dosa kita. Yang ketiga ialah kita al-iqla'. Al-iqla' inilah kita berhenti. Kita berhenti daripada melakukan dosa itu tadi. Ada orang dia mengaku dia buat dosa. Ada orang dia menyesal dia buat dosa. Tapi adakah dia berhenti? Tidak juga kan? Sebab tu mesti masuk kepada yang ketiga. Berhenti melakukan dosa tersebut. Masuk kepada syarat yang keempat, iaitu al-azm. Kita berazam supaya kita tidak mengulangi dosa tersebut. Okey, azam. Azam ni penting.
Sebab tadi saya nak balik stage 1. Stage 1 ni ialah kita mengaku. Okey, kita mengaku, ada orang dia mengaku, ada orang dia menyesal, ada orang dia berhenti. Tapi belum tentu dia berhenti, dia ni akan tak ulangi balik apa yang dia nak buat, dosa tadi. Sebab tu kita kena ada keazaman yang tinggi untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Ini adalah 4 syarat taubat yang perlu kita pegang baik-baik. Saya tambah yang kelima. Yang kelima ialah amal soleh. Iringi taubat kita dengan amal soleh. Kita menyesal, kan tadi? Kita mengakui, kita menyesal, kita berhenti daripada melakukan dosa dan kita berazam untuk tidak melakukan ataupun mengulangi dosa kita tadi. Iringi perbuatan ataupun taubat kita tadi dengan amal-amal soleh. Ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dan yang keenam, keluarkan diri kita daripada situasi-situasi ataupun keadaan-keadaan yang boleh menyebabkan kita melakukan dosa itu berulang lagi. Kalaulah kita kata, kerana kita berkawan dengan seseorang tu tadi kan, yang kedekatan kita dengan kawan itu yang menyebabkan kita sentiasa mengulangi dosa-dosa yang sama, tinggalkan kawan itu. Maaf saya kata tinggalkan kawan itu. Tinggalkan tu dalam arti kata, jangan kita rapat-rapat dengan dia. Kawan masih kawan, tapi boleh kita kata, you just touch and go lah. Kan? Jumpa, Assalamualaikum, apa khabar, dah sudah. Jangan terlampau rapat yang menyebabkan kita ada satu keinginan untuk buat lagi dosa yang sama. Okay? So, 5 perkara, insyaAllah lah. Next week saya akan jelaskan lah, senang Sekarang ni macam tak sempat ya. Saya pun dekat dah kering dah. Kita akan jelaskan. Saya akan jelaskan dengan lebih lanjut. Ke-6 syarat taubat tadi kan, supaya kita lebih jelas. Bagaimana kita ni nak menyesal dan sebagainya, tentang kawan yang baik kan. Sebab betul, kadang-kadang susah Ustazah. Orang tanya saya kan, susah Ustazah, kita ni kadang-kadang takkanlah kita nak tiba-tiba putuskan hubungan kita dengan kawan kita kan. Mungkin dia dah banyak buat baik dengan saya dan sebagainya, susah. So insyaAllah lah kita akan jelaskan pada minggu hadapan. Okey, itu sahaja. Terima kasih saya ucapkan kepada semua muslimah yang sudi duduk kan di hadapan Facebook, sanggup meluangkan masa. Mungkin kat rumah tu anak-anak sedang terpekik berteriak huha-huha, kita nak kejar anak tu, kejar anak ni, tapi kita masih lagi boleh meluangkan masa untuk berada di hadapan laptop ataupun hadapan smartphone kita untuk sama-sama mengikuti pengajian kita pada hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Ingat ya, jam 11, bukan jam 10 pagi. Nanti ada orang mesej saya, Ustazah, kenapa tak keluar-keluar lagi Ustazah? Pukul 11, kakak-kakak, okey? Bukan pukul 10. Kita ubah waktu kita jam 11 pagi. Okey, insyaAllah saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.